Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dhakkirni ma unsitu min al-Qur'anil Karim wa ma nasitu min al-ahaditsin nabawiyyah wa 'allimni ma jahiltu minhuma ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Tuan-tuan imam, Tuan Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur yang tidak teringginya kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia nikmat yang terlalu banyak yang dianugerahkan kepada kita. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka sehinggalah ke hari kiamat. Di tuan-tuan dan puan-puan, pada malam yang berbahagia ini kita dapat lagi bertemu, bersua muka, berada dalam satu majlis memperkatakan tentang ilmu, sebaik-baik ilmu ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sinilah sumber ilmu itu, bermula daripada ilmu akidahnya, ilmu fiqahnya, ilmu tasawufnya, dari sinilah. Dan ia adalah merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amat tidak benarlah bagi orang yang mengaku bahawa mereka mengikut Al-Quran tetapi tidak menerima hadis, ataupun yang kita gelarkan mereka pada zaman ini sebagai anti hadis. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah kamu ambil, fakhudhuhu, hendaklah kamu ambil. Dan apa yang ditegah, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah kita jauhi, hendaklah kita berhenti daripada melakukannya ataupun jangan dekat terus. Jadi kalau kita tidak menerima hadis, orang tidak menerima hadis, bagaimana nak mengamalkan ayat itu, perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu? Jadinya tak betul lah, sangat tidak betul. Kerana apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi adalah orang yang paling faham terhadap Al-Quran dan yang paling berhak untuk mentafsirkan Al-Quran itu. Jadi kalau kita tak menerima hadis, maka kita tidak menerima asal sumber di dalam agama itu sendiri. Maka agama yang dipegang oleh orang yang anti hadis ini bukan agama Islam. Bukan agama Islam, walaupun didakwa bahawa mereka berpegang kepada Al-Quran. Jadi wajib berpegang kepada Al-Hadis ini. Baik. Sebab itu dalam pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah, rujukan yang utama, yang pertama iaitu Al-Quranul Karim, yang kedua Al-Hadis, Hadis Nabawi ataupun As-Sunnah Nabawiyah, yang insya-Allah kita akan baca pada malam ini dari kitab Nuzhatul Muttaqin. Kitab ini sebenarnya adalah syarah kepada kitab Riyadhus Salihin. Ya, hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang dihimpunkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Dulu kita gunakan terus, ambil terus dari kitab Riyadhus Salihin secara matannya. Yang ini kita baca syarahnya. Baik. Bab Taubah, masih lagi bab Taubah. Hadis yang ke 17 ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taba Allahu alaihi, rawahu Muslim.
Siapa dia Abu Hurairah ni? Abu Hurairah Abdul Rahman bin Sakhar. Ya, dulu namanya Abdul Syams. Abdul Syams, Abdun tu hamba, Syams tu matahari. Ni nama orang jahiliah. Maka diubah oleh Nabi SAW kepada Abdul Rahman. Abdul Rahman. Abdullah dan Abdul Rahman adalah nama yang terbaik disabdakan oleh Nabi SAW. Ya, meninggal dunia di Madinah pada tahun 57. Walaupun benarnya lewat masuk Islam, baru masuk Islam beberapa tahun saja bersama Nabi SAW, tapi Abu Hurairah ni adalah para sahabat yang paling banyak sekali meriwayatkan hadis. Ya. Ada 5,374 hadis dalam kitab-kitab hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini. Jadinya salah satu cara musuh Islam nak menyerang Islam ialah dengan melemahkan kredibiliti imam ataupun ni sahabat Abu Hurairah ini. Jadi dipelecehkan, dikata macam-macam, difitnah macam-macam supaya kredibilitinya, wibawanya dalam ilmu, dalam periwayatan hadis menjadi dipertikaikan. Lalu runtuhlah sebahagian syariat. Kenapa? Banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau ada 6 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah ni nombor 1 yang paling banyak sekali. Ya. Apa sabda Nabi SAW? Nabi bersabda, sesiapa yang bertaubat sebelum terbit matahari dari barat, maka Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubatnya. Itu dia antara syarat dia, antara syarat tuan-tuan dan puan-puan, syarat taubat ni seperti yang kita sebut hari itu. Ada 4. Ada 3 kalau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mula-mula menyesal, tinggal dan berazam untuk tidak melakukannya. Kalau dengan orang, dengan manusia, kita kena minta maaf. Dan ada satu lagi syarat sebenarnya tidak disebut, ataupun kita kata 2, iaitu sebelum matahari naik di belah barat. Itu antara syarat. Kenapa syarat ini tidak disebut? Syarat ini ialah dekat sangat nak kiamat. Dekat sangat nak kiamat. Jadi tak disebut syarat itu. Syarat masa mesti sebelum matahari naik dari sebelah barat. Sebelum. Kalau matahari dah naik sebelah barat, maka tak lagi diterima taubatnya. Tak lagi diterima taubatnya. Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam sepotong ayat, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Hari di mana datang ayat-ayat ataupun tanda-tanda kebesaran Tuhanmu yang mana tidak lagi bermanfaat iman seseorang. Mana yang tidak beriman sebelum itu dan tidak lagi berguna apa itu usaha seseorang, usaha kebaikan dia. Hak ni maksud dia apa? Maksud dia ialah sebelum matahari naik belah barat. Bila matahari dah naik belah barat, iman dia tak bermanfaat dah. Habis. Kalau dia beriman waktu itu tak diterima dah. Kalau dia buat baik pun tak diterima dah. Hatta taubat tak diterima dah. Jadinya mesti sebelum matahari. Dan dia kata taballahu alaih, maksudnya apa? Allah pasti menerimanya. Taba ni kalau kita belajar bahasa Arab, maksudnya ialah fi'il madhi. Fi'il madhi ni yang telah. Bila yang telah maksudnya apa? Telah ni menunjukkan pasti. Pasti Allah SWT terima. Bila cukup syarat dia. Cukup syarat dia, Allah akan terima. Masalahnya kalau tak terima, maka itu tandanya tak cukup syarat. Tak betul-betul ikhlas pada Allah Subhanahu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ni Maha Pengampun. Apa sifat dia? Ghaffar. Ghaffar Maha penerima taubat. Tawwab Maha penerima taubat. Ghaffar Maha Pengampun. Ghafur lagi.
Ada Ghaffar, ada Ghafur, ada Tawwab. Ini kalau kita belajar bahasa Arab dia panggil sirah mubalaghah. Maksudnya yang banyak melakukan. Kalau Tawwab, yang sangat menerima taubat. Maksudnya. Jadinya Allah SWT ni Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi dosa sebesar mana pun kalau cukup syaratnya, seseorang itu insya-Allah dia akan terima. Dia akan terima ya. Baik. Sebab itu dia gunakan fa'il madhi di sini. Baik. Dan ada tiga perkara, tiga orang, tiga golongan yang meredam kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama orang yang bertaubat, yang keduanya bayi-bayi yang menyusu, dan yang ketiganya binatang-binatang yang makan, yang meragut rumput dan sebagainya. Ni tiga ni. Jadi kalau kita tak mahu kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala tu sampai pada kita kena pastikan masyarakat kita tu adalah masyarakat yang bertaubat. Baik. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ya, bila kita baca berhenti kita baca ibn, kita baca dengan hamzah semula ya, dengan alif semula, ibni itu. An Abi Abdurrahman. Abu Abdurrahman ini bukan nama sahabat ini. Ini dia panggil kunyah ya. Kita ulang sama-sama. Kalau di pangkal nama itu ada abu ataupun ada ummu, maka dia panggil apa tuan-tuan dan puan-puan? Kunyah ya. Menjadi sunnah sebenarnya kita menggunakan kunyah ini. Walaupun tak ada, biasanya orang Arab dia akan letakkan nama anak dia yang sulung, ataupun sulung lelaki. Ada juga yang menamakan dengan nama perempuan, nama anak perempuan tapi tidak popular. Yang popularnya dengan nama anak lelaki. Ya. Kalau anak lelaki kita nama Abdullah, kita ni Abu Abdullah lah. Walau hatta tidak ada anak, tetap juga misalnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada anak. Tapi gelarannya Ummu Abdullah. Anak saudara dia, Abdullah bin Zubair. Dia letak juga kunyah dia panggil. Misalnya pengumpul hadis kitab kita ini, Yahya bin Sharaf, Imam Yahya bin Sharaf. Gelaran dia siapa? Kunyah dia Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Yang ini sahabat ini gelaran kunyahnya ialah Abu Abdurrahman. Nama dia Abdullah. Orang-orang zaman dahulu ni suka buat nama-nama yang begitu. Inilah nama yang terbaik. Rasulullah kata nama yang terbaik, sebaik-baik nama ialah Abdullah dan Abdurrahman. Sebab itu barulah yang nama-nama yang disandarkan kepada Al-Asma'ul Husna. Zaman-zaman sekarang ni orang tak pakai dah nama ni, nama lama dia kata. Kalau nama pun jadi orang panggil Pak Man, Pak Loh saja dan sebagainya dah. Orang tak pakai dah, dia kata. Kalau pakai juga Allah rasa lama. Hari tu tengok dalam WhatsApp sampai 9 nama dia. 9 patah perkataan. 9 nama seorang. Berat. Baik. Nama dia Abdullah bin Umar. Umar mana ni? Umar Al-Khattab, iaitu khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Ya, Umar Al-Khattab. Ni Abdullah bin Umar. Biasanya kalau ada Abdullah ni, mereka lebih terkenal dengan Ibn. Misalnya Abdullah bin Umar terkenal dengan Ibnu Umar. Bila sebut Ibnu tu pun kunyah juga tu. Ibnu Umar, ya. Ibnu Abbas, Abdullah ibnu Abbas. Ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Mas'ud.
Ibnu Amrin misalnya. Abdullah Ibnu Amrin. Dia ada banyak yang bergelar ibnu begitu. Baik. Radhiyallahu anhuma, apabila kita sebut radhiyallahu anhuma, apa maksudnya? Semoga Allah SWT meredai keduanya. Bila disebut huma keduanya, maksudnya perawi hadis ini dan ayahnya masuk Islam. Kalau disebut radhiyallahu anhu saja, maka dia seorang saja. Misalnya perawi sebelum ini siapa? Abdurrahman bin Sakhar, Abu Hurairah. Disebut radhiyallahu anhu, artinya Abu Hurairah saja yang Islam. Tapi apabila disebut radhiyallahu anhuma, maka maksud dia apa? Huma tu dua orang, merujuk kepada perawi dan ayahnya. Kalau Al-Khattab juga masuk Islam, dia akan sebut radhiyallahu anhum. Bila kita sebut para sahabat, radhiyallahu anhum ajma'in, semua. Baik. Itu kaedah bahasa Arabnya lah. Penting juga kadang-kadang tu. Bila kita sebut Siti Aisyah, kita nak sebut apa? Radhiyallahu anhu ke, radhiyallahu anha ke, radhiyallahu anhuma ke? Tak. Bila kita sebut Aisyah radhiyallahu anha, ni orang mengaji, ni orang mendengar dia kata ni. Pasal beza antara lelaki perempuan, 2 orang, 3 orang berbeza. Baik. Jadi Abdullah ibnu Umar ini adalah sahabat Nabi yang alim, yang zuhud, yang sangat menjaga sunnah Nabi SAW. Ya. Dan disabdakan oleh Nabi SAW menyebut, Inna Abdullah rajulun salih. Rasulullah SAW sebut, Abdullah ini seorang lelaki yang baik, rajulun salih, orang salih lah. Dan pernah satu kali Nabi SAW sebut kepada Siti Hafsah. Hafsah ni adik-beradik kepada Ibnu Umar, isteri Nabi SAW. Dia sebut, Na'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Jika dia sembahyang malam. Maka apabila hadis ini didengar oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau fakana la yanamu minal laili illa al-qalil. Fakana ba'd la yanamu minal laili illa qalil. Dia tak tidur kecuali sikit saja tidur dia. Bila dia dengar Nabi SAW sebut sebaik-baik lelaki ialah Abdullah jika dia bangun malam, maka Abdullah ibn Umar ni sikit tidur dia. Lepas tu masuk Islam tahun kedua selepas kenabian Nabi SAW, dan berhijrah itu masih belum baligh. Dia berhijrah dengan ayah dia Sayyidina Umar waktu umur 11 tahun. Umur 11 tahun. Umur 14 tahun tu dah nak minta ikut perang dengan Nabi SAW, tapi Nabi tak izinkan. Perang Khandaq baru Nabi SAW izinkan. Meninggal dunia pada tahun 73 Hijriah, dan beliau ini termasuk antara 6 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada 1630 hadis yang diriwayatkan. Yang pertama siapa kita sebut? Abu Hurairah. Yang kedua Ibnu Umar. Yang ketiga Anas. Yang keempat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang kelima Jabir, dan yang keenamnya Siti Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Jadinya Ibnu Umar ni antara ulama para sahabat lah, dan sangat menjaga sunnah Nabi SAW. Dan kadang-kadang perkara itu tidak dituntut pun, tapi beliau masih buat. Ada satu pokok yang dijaga oleh Ibnu Umar ni, dia pergi siram, dia pergi jaga, dia pergi duduk bawah tu. Kerana Nabi SAW pernah duduk bawah pokok tu, dia jaga. Kalau dia naik kenderaan, dia akan pergi ke jalan yang Nabi pernah ikut. Dia pergi jalan itu semata-mata kerana apa? Kerana Nabi pernah ikut jalan tu, dia nak ikut juga, walaupun tak disuruh tu. Bukannya syariat, tak masuk syariat, tak masuk sunnah pun, tapi dia ikut juga. Kenapa? Kerana Nabi SAW pernah lalu di situ. Ni
Dan kadang-kadang dia ada ketat sikit lah. Ibn Umar ni ketat sikit. Dia punya fiqh dia ketat sikit ya. Ada satu lagi aliran fiqh Ibn Abbas banyak rukhsahnya. Baik. Apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla yakbalu taubatal 'abdi, menerima taubat hamba. Inna Allah Azza wa Jalla yakbalu taubatal 'abdi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menerima taubat seseorang hamba ma lam yugharghir, selama mana tidak berlaku ghargharah pada dia. Nak mati sangat. Yugharghir ni apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Daripada ghargharah. Ghargharah ni kita masuk air, kita dongak sikit, kita bunyi kat kekong, kat kerongkong. Dia bunyi apa? Dia panggil apa? Dia panggil apa? Sini. Bukan komo ni. Komo sini je. Ini dia bunyi sini ni. Tapi bahasa Arab dia panggil ghargharah. Itu dia. Bila kita komo kadang-kadang ada manis lagi. Kita minum kopi pahit, kopi hitam. Jadi melekat manis dia tu kat tekak ni. Jadi kita komo-komo tak hilang. Kita masuk air, kita dongak sikit bunyi bergelegak di sini. Tu dia ghargharah. Selama mana tidak berlaku ghargharah. Ghargharah ni artinya dekat sangat nak mati. Bila esok nak mati esok, ya, selalu ada bunyi tu nak putus sangat dah tu. Waktu itu taubat sudah tidak diterima. Sebab itu kita kata tadi syarat tadi ada 5, ada 6, tambah lagi 2. Tambah lagi 2, iaitu selama mana sebelum matahari terbit dari belah barat dan sebelum mari ghargharah ni. Kalau dah mari ghargharah ni, taubat tak diterima lagi. Kalau nak masuk Islam pun tak diterima lagi. Kalau nak bertaubat sebelum itu. Rawahu At-Tirmizi wa qala hadisun hasan. At-Tirmizi boleh baca At-Tirmizi, boleh baca At-Tirmizi, boleh baca At-Turmuzi. Imam Turmuzi boleh baca, Imam Tirmizi boleh baca, Imam Tirmizi pun boleh baca. Jangan bergaduh. Ada kawan saya bercerita, ada dia kata yang bergaduh soal sebutan ini. Tirmizi ke Tirmizi? Ni kata Tirmizi. Boleh belaka. Ya. Dia tempat. Tempat ni. Tirmizi ni tempat. Tirmis ataupun Turmus ataupun Tarmis. Boleh baca belaka. Jadi dia Imam Tirmizi ini dinisbahkan kepada tempat. Misalnya Bukhara. Dan An-Nawawi daripada Nawa, kampung Nawa di Palestin tu, Nawawi. Banyak disebabkan pada tempat ya. Jadinya boleh baca belaka. Wa qala hadisun hasanun, maka Imam Tirmizi menyebut bahawa hadis ini adalah hadis hasan. Hasan ni tuan-tuan dan puan-puan ada di syarah di sini, dia kata bukan di syarah, ditakrifkan di sini, dia kata wa ma'ana qauli Tirmizi hadisun hasanun ay ittasala sanaduhu min ghairi syudzudin wala illatin walakin rijalahu duna rijalil hadis sahih wa hujjatun kal hadis sahih. Ya. Syarat hadis hasan dengan hadis sahih ni sikit je berbeza, tapi dia di bawah hadis sahih, darjat dia di bawah hadis sahih. Dari segi mana? Dari segi perawi-perawi dia. Ya. Yang pertama, sanad dia mesti bersambung. Sanad ni apa dia? Mata rantai, perawi-perawi itu.
Ya, bermula daripada siapa? Bermula daripada Imam Tirmizi ni, naik kepada orang yang di atasnya, tok guru dia, lepas tu tok guru kepada tok guru, atas ke atas, kata-kata, sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipanggil mata rantai sanad. Silsilah dia tu jangan terputus. Mesti bersambung. Kalau terputus, bermasalah hadis tu. Ini penerimaan hadis ya. Kita ceritalah sikit tentang ilmu hadis ni. Ilmu dirayahnya, ilmu usul hadis, mustalahul hadis. Apa dikatakan hadis sahih dan apa dikatakan hadis hasan. Hadis sahih dan hadis hasan bersambung. Dan tidak ada penyakit. Dia tidak syuzuz, tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat daripada dia, misalnya. Hadis yang tidak ada penyakitnya dan bersambung. Cuma masalahnya ada pada rawi. Rawi ni dari segi kekemasan rawi itu. Kalau hadis sahih memang tidak ada ragu lagi. Dari segi ingatannya sangat kuat, dari segi catatannya sangat kemas, dari segi periwayatannya sangat kemas juga. Hak sahih. Tapi kalau hak hasan masih ada sikit. Kadang-kadang ada sikit lemah di situ pada rawi itu. Ya? Rawi yang udul. Yang udul ni maksudnya yang tidak melakukan dosa besar, tidak mengekalkan dosa kecil, dan dia tidak melakukan perkara-perkara khawarikul muru'ah pun dia tak buat. Bukan dosa saja dia tak buat, tapi perkara-perkara yang boleh mencacatkan kredibiliti dia. Misalnya makan berdiri, jalan tak pakai kopiah ke, tak tutup kepala, duduk melepak di pasar-pasar lama, duduk tepi-tepi jalan lama, kencing berdiri, tak berdosa. Tak berdosa tu. Tapi bila orang tengok tu, ai guana lebay kita ni. Orang mula dah. Rasa tak sedap. Tak sikah ni. Tu dia panggil sikah tu. Sikah ni tak boleh nak apa nak percaya ni. Misalnya. Duduk lama-lama di bawah wakaf tu saya tengok. Saya lalu biasanya waktu asar lah, saya akan lalu di situ setiap Jumaat dan Sabtu. Jadi saya tengok duk main dam, orang azan asar pakai kopiah. Main dam. Tua-tua belaka dah berjanggut. Apa ni berjanggut, memang janggut. Putih dah janggutnya. Lepas tu saya lalu pula, ada lagi situ. Apa asar? Jadinya kalau ada begitu, hilang siqah dia panggil. Siqah tu. Orang pun dia naknya ialah bila kita kata cakap orang masjid, orang pun tengok kata ke bawah. Clear. Bukan saja dosa dia tak buat, benda-benda yang gitu pun dia tak buat. Itu dipanggil melakukan perkara-perkara khawarikul muru'ah. Jadi pada perawi hadis ini nak kena ada ciri itu, baru orang tak pertikai. Macam kata ceritanya Imam Bukhari, dia pergi jauh, dia pergi cari syekh itu. Dia dengar syekh itu ada meriwayatkan hadis. Dia sampai-sampai syekh itu tengah panggil apa? Kalai dia. Tunjuk-tunjuk gitu. Tunjuk-tunjuk dengan tangan, gerak-gerak gitu. Maka kalai dia pun mari. Mari-mari tak ada apa. Artinya kaldai dia ingat ke ada benda lah nak bagi. Panggil gitu kan. Tunjuk pegang tangan gitu. Macam seolah-olah ada nak bagi makan. Mari cepat-cepat kaldai tu. Tengok-tengok tak ada apa. Jadi Imam Bukhari tak jadi ambil hadis. Pasal apa? Kalau kaldai dia boleh tipu, kemungkinan orang pun kemungkinan hadis dah jatuh dia punya standard periwayatan dia tu. Pasal apa? Pasal tu. Jadi dalam periwayatan sangat dijaga. Jangan bagi putus mata rantai tu. Kalau tak dijaga mata rantai ini, maka orang akan boleh dakwa. Siapa-siapa pun boleh dakwa. Ini hadis Nabi SAW. Kita kata, siapa riwayat? Sudah. Ada kata pulan beriwayat, orang pergi tengok orang tu. Betul ke betul? Pergi tanya. Tengok molek ke molek perangai dia. Lepas itu tanya pula, siapa beriwayat atas tu? Siapa lagi riwayat? Tengok mata rantai dia tu. Jadi sanad ni sangat penting. Ya? Hadis hasan ini bersambung sanad dia. Tak masalah. Tidak ada penyakit, tidak apa. Cuma ada sikit. Misalnya dari segi ingatan, dari segi tulisan tak berapa kemas.
Jadi jatuh daripada hadis sahih kepada hasan. Walau macam mana pun, apa hukum dia beramal dengan hadis hasan ini, ataupun sejauh mana status dia kalau soal menentukan hukum hakam halal dan haram. Dia kata wa huwa hujjatun kal hadis sahih, dia merupakan hujah seperti juga hadis sahih. Jadi boleh kita berhujah dalam soal hukum hakam hadis hasan ini. Baik. Wa anzir ibni Hubaish qala ataitu Safwan ibn Assal radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil mashi 'ala al-khuffaini faqala ma jaa'a bika ya Zir faqultu ibtigha' al-'ilmi. Daripada Zir ibn Hubaish, beliau berkata, aku mendatangi Safwan ibn Assal bin Assal radhiyallahu anhu, as'aluhu 'anil mashi, aku nak bertanya tentang menyapu alal khuffaini, tas dua khuf. Khuf ya, khuf. Jangan baca khauf. Khauf ni bahasa Arab takut. Khuf maksudnya ialah tu yang kita pakailah khuf. Macam kasut tu. Biasanya daripada kulit. Ada dijual di Mekah, di Pakistan, pakai dibuat dari kulit. Menyapu khuf. Jadi kita tak perlu basuh dah kaki kita tu. Kita cuma ambil air, kita sapu je di atas dia. Jadi tak perlu basuh kaki kita waktu kita berwuduk. Itu maksudnya menyapu atas khuf. Ada syarat dia, nanti kita akan sebut. Faqala, maka Safwan ini tanya pada Zir, apa yang menyebabkan kau datang ni ya Zir? Faqultu, maka aku menjawab, perawi hadis menjawab, ibtigha' al-'ilmi, nak cari ilmu. Ini tuan-tuan dan puan-puan, ya. Orang-orang zaman dulu bila dia ada kemusykilan, dia cari orang alim. Pergi tanya, jauh kadang-kadang. Nak dapatkan satu hadis tu, ada riwayat yang mengatakan perjalanan sebulan pergi, sebulan balik. Nak dapatkan satu hadis, pergi cari, ya, kalau dari mana? Dari Madinah tu pergi cari ke Syam, ke Syria tu. Sebulan tu perjalanan. Nak dapatkan hadis. Pergi jumpa orang yang meriwayatkan hadis itu. Betul tak betul? Ambil dari mulut, talaqi, musyafahah. Zaman sekarang ni ribuan hadis. Tekan je punat keyboard kita, papan kekunci kita, keluar. Ya. Ada maktabah Syama'il, maktabah Syamilah tu, masya-Allah. Beratus-ratus hadis. Hadis ini beribu-ribu hadis, beratus ribu hadis di ujung jari kita je. Kitab Riyadhus Shalihin ini ada 1896 hadis. Maka ada dalam kitab, mudah. Ada diajar di Masjid Darau misalnya. Tak perlu cari berjalan sampai sebulan ni. 10 minit je berjalan. Tak sampai 10 minit pun. Tak, daripada awet berapa lama? Mai keluar ni misalnya. Gitu. Beza Cuma orang zaman dulu naknya banyak. Jadi helahnya sikit. Kita terbalik daripada itu. Jadi ini tuan-tuan dan puan-puan, mencari ilmu. Faqala, maka Safwan menyebut, innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Ini hadis sebenarnya Nabi SAW sebut, sesungguhnya para malaikat menebarkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu. Tanda mereka itu redha pada yang menuntut ilmu itu, kerana mencari ilmu. Jadi majaz di sini bukannya apa itu malaikat tu betul-betul letak sayap dia, sayap malaikat yang besar. Maksudnya apa? Maksudnya dipermudahkan segala urusan dia, dibantu. Baik. Tapi ada yang kata menebarkan sayap, dia panggil malaikat sayyarah. Kerja mereka ini ialah mencari majlis-majlis ilmu, mencari majlis-majlis zikir. Mereka akan, kalau jumpa, mereka akan panggil, mari.
Dan mereka itu betul-betul menembakkan sayapnya bersusun-susun sampai ke langit. Mereka adalah malaikat rahmat. Tujuan mereka mari itu menembakkan sayap untuk menurunkan rahmat kepada orang yang berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ada malaikat-malaikat yang susun-susun tu dalam majlis kita ni, untuk majlis kita ini. Baik. Faqultu innahu qad hakka fi sadri al-mashu 'ala al-khuffaini ba'da al-gha'it wal baul. Maka aku berkata, Zir pun menyebut, sesungguhnya telah berlaku syak dalam hatiku, dalam dadaku, mengenai tentang menyapu ke atas dua khuf selepas buang air besar dan buang air kecil. Gha'it ni sebenarnya tempat tinggi. Dia gunakan akhirnya menjadi gha'it ni yang keluar daripada manusia, maksudnya najis lah, najis, tahi lah kita kata. Disebabkan orang-orang zaman dulu dia pergi, kalau di tengah-tengah padang pasir tu, carilah balik-balik busuk sikit tempat tinggi. Asalnya gha'it tu. Lalu digunakan sebagai pinjaman kepada sesuatu yang keluar daripada perut anak Adam, maksudnya najis. Baik. Selepas buang air besar dan buang air kecil. Baul tu maksudnya kencing. Wa kuntam ra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kau itu adalah seseorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Safwan ini. Sebab itu aku datang. Engkau itu sahabat Nabi. Bila sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tentu tahu banyak perkara. Faji'tu as'aluka, maka aku datang bertanya kepadamu, hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'a? Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut tentang khuf ini, ada mengenainya? Ini para tabi'in, misalnya salafus salih sangat mencintai ilmu, dan mereka itu merujuk kepada guru bila nak dapatkan ilmu. Cari bukannya